Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz harap sangat-sangat pagi ini antum semua masih lagi bersemangat, masih lagi berada pada tahap yang baik, semangat, ceria, fokus insya-Allah dalam proses kita mencapai misi kita hafiz dalam tempoh satu tahun ini insya-Allah. Di samping kita sekarang ni memang semua kita tahu bahawasanya kita semua sekarang ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh ujian kita mencapai misi kita ni. Allah uji kita berada di rumah. Seronok ke duduk rumah? Mestilah seronok, kan? Ada ke yang tak seronok duduk rumah? Dah rindu kat Akmal sangat-sangat? Tak apa, insya-Allah. Doa banyak-banyak insya-Allah. Peluang berada di rumah ni enjoy betul-betul. Jangan tak manfaatkan waktu antum semua di rumah ni insya-Allah. Dan akan datang bila kita bertemu kembali di Akmal, guna kesempatan yang sebaiknya bila kita dah pulang nanti insya-Allah. Tapi hari ni Ustaz nak share satu perkara. Satu perkara yang sangat penting dalam proses kita berjuang mencapai misi hafiz 30 juzuk Al-Quran ni. Apa benda yang sangat insya-Allah kilat. Apa yang sangat penting yang Ustaz nak sampaikan kepada antum semua ni? Apa yang sangat penting tu? Perkara yang Ustaz nak ceritakan kepada hari ini adalah perkara dalam tajuk adab kita. Tajuk adab. Para ulama kata al-adab qabla al-ilm. Adab itu sebelum dapat ilmu. Adab, kita kena belajar adab sebelum kita belajar ilmu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun. Itu menunjukkan bahawasanya begitu pentingnya adab dalam proses kita menuntut ilmu. Sebab kalau kita ada adab, insya-Allah kita akan dapat ilmu. Dan tetapi kalau kita ilmu ada, hafiz Quran tapi adab fail, tak ada guna. Jadi Ustaz sangat pentingkan hari ini, pagi ini antum semua, Ustaz nak ingatkan pentingnya kita dalam menuntut ilmu ni, khususnya dalam proses kita menghafal Al-Quranul Karim. Adab kita mesti jaga. Baik. Yang pertama, 3 perkara yang Ustaz nak sentuh pada antum semua pada pagi ini berkenaan dengan adab. Yang pertamanya adalah adab kita dengan Al-Quran. Cuba kita renung-renungkan kembali. Bagaimanakah adab kita dengan Al-Quranul Karim? Kalamullah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan Al-Quran. Adik-adik sekalian, pelajar-pelajar Akademi Al-Quran Amalillah, kita manusia hari ini, kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran kalamullah, kitab yang terakhir, the last testament. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Allah muliakan bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan bagi kita hafal Quran. Orang yang menghafal Quran, Allah muliakan orang itu kerana Al-Quran Al-Karim. Siapa yang hafal Quran, siapa yang mengamalkan ilmu Al-Quran, dia akan dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adab kita dengan Quran kena luar biasa. Jangan kita hafal Quran letak kat kaki. Jangan kita hafal Quran suka hati letak bersepah-sepah. Jangan kita letak dekat kaki. Kita kena sentiasa menjunjung Al-Quran. Selepas hafal Quran, baca Quran, letak di tempat yang tinggi, sentiasa cium Quran, junjung Quran. Itu adab kita dengan Al-Quranul Karim. Tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Quran itu adalah kalamullah. Adab kita dengan Al-Quran, nescaya berkat daripada adab kita bersama dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita dan bagi kita, memudahkan kita dalam proses kita nak menghafal Al-Quranul Quran. Jadi ingat, poin yang pertama, adab kita sebagai penuntut orang yang hafal Al-Quran adalah jaga adab kita dengan Al-Quranul Karim.
muliakan Al-Quran, niscaya Allah mudahkan kita dalam proses menghafal Al-Quran. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua Ustaz nak sentuh adalah bagaimana adab kita dengan ibu ayah kita. Bagaimanakah adab kita dengan ibu ayah kita? Macam mana sekarang ni kita diuji duduk di rumah, ayah suruh kita baca Quran, selalu ustaz saya suruh. Sekarang ni mak ayah kita sentiasa push kita, bagi semangat kat kita, bagi motivasi kita, bantu kita, tolong kita dalam proses kita nak hafal Quran. Kadang-kadang mak ayah kita terpaksa tinggalkan kita, terpaksa pergi kerja. Ingat harap-harap dengan harapan kita baca Quran kat rumah ni. Tengok-tengok bagaimanakah adab kita dengan ibu ayah kita sempena musim kita berada di rumah ni, proses kita berjuang untuk hafal Al-Quran Karim. Adik-adik sekalian, pernah dengar seorang tabi'in, seorang lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala popularkan dia. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil Umar ibn al-Khattab dengan Ali ibn Abi Talib. Umar ibn al-Khattab dengan Ali ibn Abi Talib ni, Nabi panggil je, wahai Umar, wahai Ali, mari sini. Kalau satu hari nanti kalau kamu pergi Mekah, kamu tanya kalau kamu kenal seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kamu jumpa seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni, nescaya kamu jumpa dia dan minta supaya dia mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tu seorang lelaki yang tak dikenali oleh semua manusia. Umar ibn al-Khattab pun ketika mana hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali pergi Mekah, cari rombongan di Mekah, tanya siapa Uwais Al-Qarni, orang tak kenal. Wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari lagi umat, siapa, tanya orang yang pergi haji, siapa Uwais Al-Qarni, orang tak kenal. Datang pula zaman Abu Bakar As-Siddiq selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya pula rombongan, tanya Uwais Al-Qarni, orang tak kenal. Merintah Umar ibn Khattab jadi khalifah, memerintah kota Madinah dan memerintah sepertiga dunia pada ketika itu. Satu hari Nabi Umar ibn Khattab pergi ke kota Mekah, tanya orang, siapa yang kenal di kalangan kamu seorang lelaki bernama Uwais daripada Al-Qarni? Tiba-tiba ada seorang lelaki kata, kami kenal wahai Amirul Mukminin Ibn Al-Khattab, kami kenal seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Kemudian Umar ibn Khattab ajak Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cari lelaki ini, jumpa dia dengan dia dan minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dia supaya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan Umar dan doa Ali karramallahu wajhah. Siapakah Uwais Al-Qarni? Dia tak dikenali oleh masyarakat dunia, tapi sangat popular oleh masyarakat, oleh kaum yang berada di langit. Sebab apa? Sebab dia memuliakan ibu dan ayahnya. Pernah diceritakan satu ketika Uwais Al-Qarni naik ke rumah, naik ke atap rumah dia, kan, nak baiki atap rumah. Tiba-tiba dia nampak mak dia datang duduk di bawah tempat yang dia tengah buat kerja. Bila dia nampak mak dia tengah buat kerja kat bawah, dia mengeras kat situ, tak bergerak. Kawan-kawan yang datang rumah dia, lalu kat kawasan rumah dia, tengok, Uwais. Tiba-tiba dia tengok Uwais turun. Wahai Uwais, aku nampak kamu duduk atas atap mengeras. Kenapa? Rupa-rupanya dia tak bagi tahu. Bila orang minta, rupa-rupanya dalam rumah dia, tempat dia tengah buat kerja tadi, ada maknya. Dia takut kalau dia tengah buat kerja baiki atap tersebut, takut ada abuk ataupun debu yang menyakiti ibunya. Itulah hebatnya seorang lelaki yang popular menjadi orang yang hebat di langit walaupun tak dikenali oleh masyarakat bumi. Sebab apa? Dia memuliakan ibu dan ayahnya. Dan ini yang Ustaz nak tekankan, jaga adab kita dengan ibu ayah kita. Sentiasa kita minta ibu ayah kita supaya mendoakan kita. Kita sentiasalah minta supaya ibu ayah support kita. Kalau ibu ayah tak boleh nak bantu kita dalam proses kita hafal Quran ni, bantu ibu ayah kita dengan tunjukkan kesungguhan kita. Jangan mak ayah tak ada kat rumah, kita dah main game dah. Handphone sepatutnya baca Quran, rupa-rupanya dah main game. Kalau tak main game, tidur. Bila mak ayah balik, barulah kita terkalut takut mak tahu. Rupa-rupanya kita tak baca Quran sepanjang
ibu kita, ayah kita tiada di rumah. Ni ujian bagi kita. Kalau kita betul-betul nak kemuliaan Al-Quran, naknya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan hafalan kita, kita kena taat pada ibu ayah kita, jaga adab kita dengan ibu dan ayah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah adab kita dengan guru kita, ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita, guru-guru kelas kita yang bertungkus lumus fikir hari-hari bagaimana nak kita maju dalam hafalan kita, nak kita hafiz dalam tempoh yang kita tetapkan, nak hafiz dalam tempoh setahun ni. Macam mana ustaz-ustazah sentiasa berfikir, berusaha bantu kita. Sekarang ni duduk di rumah, mak ayah kita yang bantu kita. Jadi adab kita dengan ibu bapa. Adab kita yang ketiga adalah adab kita dengan ustaz-ustazah kita. Kena jaga adab kita. Apa adab kita dengan ustaz-ustazah? Kita kena sentiasa mendoa ustaz-ustazah kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan, berikan kemuliaan, berikan kemudahan. Apa lagi adab kita dengan ustaz-ustazah kita? Walaupun dia tak suruh, kita muliakan mereka, kita senangkan hati mereka. Dengan cara macam mana? Kita berusaha bersungguh-sungguh, kita taat perintah dia, kita mudahkan dia dalam proses kita menghafal Al-Quran. Ustaz, kadang-kadang kita ni mudah mecok. Orang Terengganu panggil mecok. Ataupun orang mudah sangat kita mengangkat suara dengan cikgu-cikgu kita, ustazah-ustazah kita. Mungkin mak ayah kita kadang-kadang kita stres sangat, tak boleh nak hafal, kita angkat suara dengan mereka. Astaghfirullahalazim. Angkat suara. Kadang-kadang ustazah nak suruh tasmik kita, telefon kita banyak kali, kita saja kita tak angkat. Ada buat macam tu ke? Ustaz agak tak ada yang buat mungkin tak angkat call, mungkin angkat suara. Kadang-kadang mesej kita terlalu keras, kita lupa. Jadi banyakkanlah kita betul-betul jagalah adab kita dengan ustaz-ustazah kita. Sebab kita takut mak ayah kita, ibu ayah kita, kita takut kalau ustaz-ustazah kita kecil hati dengan kita. Apa kesan kita? Bila mereka kecil hati dengan kita, ada terasa hati dengan kita, Allah Subhanahu Wa Taala tak memudahkan hafalan kita untuk kita hafal Al-Quran Karim. Ni bala. Kita risau. Jadi jaga hafalan kita, jaga adab dengan guru, bagi salam, sentiasa mohon maaf kepada guru, minta ampun kepada guru, minta ampun kepada mak ayah kita, sentiasa tunjukkan komitmen walaupun mereka tak memerhatikan kita. Beri komitmen yang sepenuhnya, yang nak hafal tu kita. Tapi jangan kerana ustaz-ustazah tak ada depan kita, jadi kita tak beri tumpuan. Jadi adab kita dengan ustaz-ustazah kena jaga. Di samping itu, siapa yang jaga Al-Quran? Adab kita dengan Al-Quran, itu adab orang yang hafal Quran. Adab kita dengan Al-Quran, adab kita dengan ibu ayah kita, dan adab kita dengan guru-guru kita. Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah, adab dia dengan guru. Siapa guru kepada Imam Syafi'i? Imam Malik rahimahullah. Sangat hebat adab Imam Syafi'i. Sehingga ketika mana, kata Imam Syafi'i, aku belajar dengan Imam Syafi'i, aku hafal kitab Muwatta. Ketika mana aku belajar dengan Imam Malik rahimahullah, aku takut untuk membelek helaian kitab. Takut gemersik daripada bunyi belekan kitab tersebut mengganggu fokus dan ketenangan guruku Imam Malik rahimahullah. Subhanallah. Hormatnya, adabnya mereka jaga, bagaimana berhadapan dengan guru mereka. Nak belek, kalau kita kata nak belek, nak kalih, nak belek kitab ni, nak Quran, kita nak belek Quran, takut berbunyi. Kita bukan belek kitab, kita sembang, bisik depan kawan, kan, buat muka dengan guru-guru. Allah Rabbi, bagaimanakah adab kita dengan guru-guru? Imam Al-Arba'i, anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Macam mana adab dia? Cerita apa? Ketika mana dia belajar dengan Imam Syafi'i, berguru dengan Imam Syafi'i, dia nak minum air pun dia tak berani depan Imam Syafi'i. Depan guru ni takut mengganggu gurunya. Nak minta izin pun segan. Nak minta izin pun rasa bersalah. Sebab apa? Takut mengganggu fokus guru dalam proses mengajar ilmu kepada kita. Kita macam mana? Cuba kita muhasabah balik adab kita dengan guru-guru kita. Lagi-lagi dalam proses sekarang ni kita berada di rumah, guru tak boleh nak kontrol kita.
tak boleh nak nampak kita, telefon je, WhatsApp je. Kadang-kadang kita tutup Quran, kita sorok ustaz-ustazah telefon kita, kita buat tak tahu. Subhanallah. Jadi kalau kita nak mendapat kemuliaan Al-Quran, nak Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hafalan kita, jaga adab kita dengan mereka. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat di antara kamu dan darjat bagi mereka-mereka yang diberikan ilmu. Jadi kita nak berdepan dengan guru kita yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ilmu tu, kita nak minta ilmu tu. Allah muliakan mereka. Dan kita kena muliakan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, insya-Allah. Jadi setakat dulu, tidur tu dulu, Ustaz pun tak nak panjang. Dah makin gelap. Kalau pagi makin cerah kan. Ni rupanya makin gelap, maksudnya maghrib. Alhamdulillah, moga-moga perkongsian Ustaz tadi memberi manfaat kepada antum semua. Ingat 3 perkara yang antum semua kena jaga adab. Jaga dan jaga. Penting dan sangat penting untuk seorang penuntut penghafal Al-Quran. Ustaz ulang, apa dia? Jaga adab kita dengan Al-Quran. Jaga adab kita dengan ibu ayah kita sementara kita sentiasa berada di rumah. Ambil peluang ini, kita duduk di rumah, senangkan hati mereka. Usaha betul-betul. Jaga adab kita dengan ibu bapa. Jaga yang ketiga, jaga adab kita dengan ustaz-ustazah kita. Moga-moga perjuangan kita, usaha kita, jihad kita ketika berada di rumah ini untuk hafal Quran, misi kita untuk hafiz 30 juzuk Al-Quran ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita semua untuk kita capai hafiz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh setahun, insya-Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami, ya Allah, permudahkan kami, ya Allah, permudahkan hafalan kami. Jadikanlah kami orang yang berjaya hafiz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh setahun, insya-Allah. Setakat itu dulu perkongsian Ustaz pada pagi ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.